Al-Fadhil Sa'ra kita Fadhil Ahmad Syahir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat berapa? Okey. Kalau Jawi, muka surat malam ni kita sambung muka surat 2. Jawi muka surat 2. Kalau Rumi saya tak pasti ya. Rumi minta orang yang ada kitab Rumi boleh respon. Al-Fadhil Sarwa kita kata apa? Jelas macam handset baru ni. Ya betul. Ini jentera baru. Jentera baru. Terima kasih kepada sahabat kita yang menyediakan jentera baru kita. Di bawah sekali malam ni insya-Allah muka surat 2 di bawah sekali kita akan sambung masih lagi dalam pengenalan ijab dan qabul. Sebelum kita akan masuk terma ataupun syarat sah ijab qabul ada 6. Kita bincang rukun satu persatu. Kita dah masuk rukun yang ketiga iaitu ijab dan qabul. Kita mula rukun yang ketiga. Selesai rukun ketiga kita kembali balik rukun yang pertama. Kembali balik rukun yang pertama. Penjual dan pembeli. InsyaAllah malam ni kita akan settlekan konsep ataupun dia panggil pengenalan ijab dan qabul ini. Sebelum hari Selasa ini kita akan sambung jual beli yang tidak ada ijab dan qabul. Jual beli yang tidak ada ijab dan qabul ataupun jual beli mu'ataf. Jual beli mu'ataf. Jadi kita sambil-sambil kita menunggu, kita mula dulu tuan-puan sebab kita intro. Permulaan ni kita tak terus lagi. Sambil-sambil kita menunggu kawan-kawan kita. Kita akan intro terlebih dahulu supaya kita tak tergantung tajuk kita. Kita tahu di mana tempat kita nak sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin amma ba'da. InsyaAllah seperti biasa tuan-puan malam ni kita adakan kelas ganti ya. Sepatutnya kita hari Rabu lepas oleh kerana ada masalah teknikal hari Rabu tu. Ada masalah handphone kita dia kacau 2-3 minggu ni. Jadi insyaAllah kita sambung ganti kelas pada malam ini. Dan next ini sama kita akan sambung seperti biasa Selasa ketiga dan Rabu keempat. Selasa pertama, Rabu kedua, Selasa ketiga dan juga Rabu keempat khusus untuk kuliah jual beli. Kita akan sambung tuan-puan pada malam ini masih lagi dalam tajuk pengenalan ijab dan qabul sebab kita nak mula masuk pendetailan rukun yang ketiga iaitu ijab dan qabul. Jadi setiap rukun ini dia akan detailkan dari sudut syarat sah. Dari sudut syarat sah ataupun kita panggil terma dan syarat setiap rukun. Kita akan belajar tuan-puan semua sekali tajuk kita jual beli ini dia akan ada 16 terma dan syarat jual beli. Jadi apabila komplit 16 terma, 16 syarat ini baru boleh kita implement akad jual beli yang sah. Sebab itu penting ini sangat penting panduan yang asas ini sebab kalaulah kita tidak boleh memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh fuqaha dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i maka kita mesti memilih akad alternatif. Itu konsep dia. Setiap kita nak implement akad mana-mana di lapangan, kita mesti tengok yang pertama sekali kita cuba untuk implement akad jual beli yang sebenar. Ini pilihan yang pertama. Yang kita sedang bincang ini tuan-puan iaitu kita nak bincang jual beli yang sebenar. Jual beli yang sebenar ini pilihan pertama. Jual beli hakiki, jual beli yang sebenar iaitu mesti lengkap dan sempurna 6 rukun ataupun 3 rukun. 3 rukun dari sudut asasnya ada 3 rukun, detailnya ada 6 rukun ataupun ada 5 rukun. Jual beli yang sebenar mesti lengkap ataupun sempurna dari sudut terma dan syarat. Mesti sempurna rukun dan juga setiap rukun itu mesti sempurna syarat dia.
Apa dia sempurna 6 rukun tuan-puan ataupun asasnya ada 3 rukun? Yang pertamanya ialah rukun yang pertama dipanggil aqid, dipanggil aqidain, iaitu penjual dan pembeli. 2. Jadi diringkas, rukun pertama penjual dan pembeli. Rukun yang kedua ialah maqudun alaih, benda yang diakad, iaitu barang dan juga harga. Rukun yang kedua ada 2, itu barang dan harga. Dan rukun yang ketiga dipanggil sirah. Sirah juga ada 2, itu ijab dan qabul. Jadi bila dari sudut 3 rukun ini, dia lahirnya pendetailan 6 rukun. Jadi pilihan pertama tuan-puan, jual beli yang sebenar, jual beli yang hakiki, jual beli yang mesti lengkap 6 rukun ataupun mesti lengkap 3 rukun asas. Jadi sekiranya kita tak mampu untuk memenuhi 5 ataupun 6 rukun ini, barulah kita akan pilih pilihan yang kedua yang kita akan belajar minggu depan. Itu apa dia pilihan yang kedua tuan-puan? Pilihan keduanya ialah akad jual beli mu'atah, jual beli yang tidak ada lafaz ijab dan qabul. Ini pilihan yang kedua. Kita kena tahu pilihannya tuan-puan, sebab ketika kita berada di lapangan, ketika kita nak melakukan transaksi jual beli di lapangan, kita kena tahu, kita kena decide dulu. Jangan kita ikut budaya yang kita sebelum daripada ni, kita main hulur bayar tanpa kita decide terlebih dahulu, tanpa kita buat keputusan aku ni nak implement akad apa dalam mazhab kita. Tak perlu mazhab lain, kita fokus mazhab kita dulu. Jadi kita kena decide terlebih dahulu. Apabila kita ada ilmu tuan-puan, ilmu akan memandu kita supaya kita tidak mengerjakan perkara yang perkara yang tidak termasuk dalam kerangka sistem syariat jual beli. Pilihan yang kedua yang kita akan belajar minggu depan tuan-puan, jual beli yang tak sempurna, tak mampu untuk implement jual beli sebenar. Kita ada pilihan yang kedua, iaitu memilih jual beli yang tak sempurna rukun, yang hanya ada 5 rukun sahaja ataupun hanya ada 2 rukun sahaja. Jadi itu insya-Allah minggu depan kita akan belajar pilihan kedua. Kalaulah pilihan kedua pun dia tak nak buat, dia ada pilihan, boleh memilih pilihan yang ketiga. Basicnya tuan-puan, kita ada 3 pilihan asas. Ini basic. Kalau detailnya kita boleh pilih ada 4 pilihan. Jadi kita secara asas kita ingat dulu, di dalam jual beli kita ada 2 pilihan ataupun kita ada 3 pilihan asas. Apa dia pilihan ketiga? Pilihan ketiga ini dia panggil hebah. Jadi insya-Allah kita akan terangkan apabila kita kita jumpa satu tajuk yang khusus nanti, ataupun ketika kita akan cerita contoh. Baik, sekarang ni tuan-puan kita nak fokus satu dulu, iaitu pilihan pertama. Pilihan pertama kita nak implement ketika kita duduk pasar raya, ketika duduk kedai. Apa yang kita nak pilih? Kita nak cuba memilih pilihan yang pertamanya ialah jual beli yang sebenar dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Apa dia jual beli yang sebenar? Jual beli yang lengkap 6 rukun, ataupun kita panggil 3 rukun asas. Ini penting tuan-puan. Kita tak nak dah budaya yang main bayar tanpa ada akad, tanpa pilih akad apa. Kalau dia kata jual belilah, tapi jual beli tanpa melihat panduan. Kita itu zaman-zaman yang kita tak concern, zaman-zaman yang kita tak alert dengan syariat jual beli. Jadi kita nak berlaku anjakan dalam action kita, dalam tindakan agama kita, kita cuba cakna dan cuba fokus. Apabila kita bermuamalah di lapangan tuan-puan, kita mesti clear, mesti pilih mana-mana akad untuk kita implement ketika kita melakukan transaksi apapun, harta benda kita dan sebagainya. Baik, kita nak sambung tajuk tuan-puan pada malam ini. Sebelum kita nak sambung tajuk, di bawah itu muka surat 2 di perenggan yang terakhir itu, saya jelaskan dulu, recall balik supaya dia ada kesinambungan. Apa dia yang tajuk yang kita sedang bincang tuan-puan? Tajuk yang sedang kita bincang ialah pengenalan ijab dan qabul. Sebab kita nak fokus, dah nak mula, dah nak masuk, memang dah masuk tajuk rukun yang ketiga. Apa dia rukun ketiga? Sirah, iaitu ijab dan qabul, ataupun detail dia panggil rukun yang kelima dan keenam, ijab dan qabul. Jadi rukun yang ketiga, dimulakan rukun yang ketiga sebab rukun ini dia panjang perbahasan dia. Sebab tu dia tak mula rukun pertama, dia ambil rukun ketiga. Sebab ini antara rukun yang detail dibahaskan oleh para ulama fiqh dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala.
pengenalan yang kita dah bahas tuan-puan, kita bagaimana cara untuk kita ucap ijab dan qabul. Pertama, kita dah tahu apa dia sirah. Yang kedua, kita dah tahu apa dia ijab. Yang ketiga, kita dah tahu apa dia qabul. Yang keempat, tuan-puan, kita dah tahu contoh ijab dan contoh qabul. Ada skrip yang kita telah bagi, ada 3 jenis ataupun 3 versi skrip yang sah di dalam mazhab kita. Skrip yang pertama, skrip ijab dan qabul yang pertama, skrip yang full, skrip yang penuh, skrip yang lengkap. Yang skrip yang kedua, skrip yang sederhana, yang sah juga dengan syarat, ada syarat dia. Dan skrip yang ketiga yang paling pendek, hanya qabil tu ataupun trim ataupun kita kata ya, kita kata okey, kita kata na'am ataupun kita kata yes, boleh sah. Tapi ada syarat dia, telah kita bincang pada minggu sebelum daripada ini. Baik, hari ni tuan-puan, ada satu lagi, yang kelima. Apa dia kelima? Sambungan. Yang kelima ni, jenis ataupun pembahagian lafaz ijab dan qabul terbahagi kepada 2. Tuan-puan boleh pilih, ada 2. Lafaz ijab dan qabul, tuan-puan, ada 2 jenis. Yang pertamanya dia panggil jenis sarihun, jenis clear, jelas, menggunakan lafaz jual beli. Dia tak guna lafaz lain. Ini dipanggil apa tuan-puan? Dipanggil lafaz ijab dan qabul secara direct, secara jelas, menggunakan lafaz ijab dan qabul. Jadi tidak perlu ihtimal, tidak perlu menandaikan perkataan dia ini. Kerana apa? Kerana dia menggunakan direct perkataan jual beli. Jadi syarat sah dia hanya ada satu, dipanggil qasdul lafzi. Ketika dia ucap saya jual barang ini, dia realize. Itu dipanggil qasdul lafzi, dia sedar, dia ingat, bukan tersasul, bukan mimpi, bukan terlupa. Memang dia sedar, aku ucap ni lafaz apa? Lafaz aku jual. Memang daripada hati aku, sukarela aku nak jual barang ini. Maka dia menggunakan lafaz apa? Lafaz jual. Saya jual kereta ini dengan harga 30k. Itu dipanggil lafaz apa tuan-puan? Dipanggil bentuknya ialah sarihun. Lafaz ijab dan qabul dalam bentuk jelas, dalam bentuk sarih, dalam bentuk direct. Bentuk yang kedua kita akan sambung pada malam ini tuan-puan. Bentuk yang kedua dipanggil bentuk kinayah. Bentuk yang tidak menggunakan perkataan indirect, tidak menggunakan perkataan direct, tetapi dia menggunakan perkataan indirect. Perkataan yang tidak menunjukkan kepada jual beli yang jelas, menggunakan perkataan lain yang mungkin boleh diandaikan, merujuk kepada selain daripada jual beli. Sebab dia tak guna jual, dia tak kata saya jual, dia tak kata saya beli. Dia menggunakan selain daripada perkataan jual dan selain daripada perkataan beli. Itu dia panggil menggunakan perkataan yang boleh diandaikan mempunyai maksud yang lain daripada jual beli. Maka apabila lafaz ini kinayah tuan-puan, lafaz kinayah, maka dia mesti ada sekurang-kurang 3 syarat. Yang kita akan belajar pada malam ini. Yang kita akan belajar pada malam ini. Sebelum saya baca contoh, dia hanya bagi contoh saja, dia tak bagi syarat. Sebab kita ringkas, dia tak bagi syarat sah, tapi dia bagi contoh. Sebelum saya baca kitab, saya jelaskan dulu syarat sah. Sekejap lagi kita akan bagi tengok contoh. Dalam kitab dia hanya bagi contoh kinayah. Sebab kita tuan-puan, kita nak berlakunya di lapangan ini, ketika kita berhadapan dengan cashier, kita nak implement akad jual beli sebenar. Mesti ada lafaz. Lafaz apa? Ijab dan qabul. Baik, kita decide, aku nak pilih lafaz ijab qabul sarih ataupun kinayah, boleh pilih either. Tuan-puan nak pilih sarih, silakan. Tuan-puan nak pilih kinayah, silakan, boleh. Tapi kena tahu, kena ada panduan. Kita sedang bincang tuan-puan cara untuk memilih kinayah. Kalau tuan-puan nak guna lafaz kinayah, tak cakap pun saya beli, tak cakap pun saya jual. Kenapa? Kerana lafaz kinayah ini ialah lafaz yang menunjukkan ataupun lafaz yang tidak menggunakan perkataan jual beli secara direct, tapi menggunakan perkataan lain selain daripada jual beli yang boleh diandaikan mempunyai maksud yang lain daripada jual beli. Mungkin dia ada maksud lain daripada jual beli. Sebab itu tuan-puan, dia kena ada syarat. Berapa syarat dia? Mesti ada 3 syarat dia. Detailnya ada 3. Apa dia syarat? Syarat yang pertama mesti ada qasdul lafzi. Apa dia qasdul lafzi? Ketika dia ucap itu, dia realize. Dia sedar, bukan tersasul. Memang dia sedar, aku ucap ini bukan bukan mimpi, bukan mengigau. Memang dia ingat. Dia sedar. Aku ni ucap apa dia? Saya serahkan barang ini.
saya beri barang ini. Dia tak guna jual, tak guna beli. Dia guna serahkan. Dia guna ambil lah. Dia guna saya beri. Tu pertama. Yang kedua tuan-puan, syarat yang kedua dia panggil apa? Qasdul inqadhi. Inqadh. Apa dia qasdul inqadh? Dia kena niat dalam hati dia. Pertama tu dia realize dia dia tak tersasul. Yang keduanya ialah memang dia kena niat jual ataupun beli. Itu dia panggil qasdul inqadh. Dia kena niat apa yang dia target, yang dia kata saya serah. Maksud serah ni adakah hebah, adakah hadiah, adakah sedekah. Sebab serah boleh jadi hebah, serah boleh jadi hadiah, serah boleh jadi bagi pinjam. Banyak andaian yang boleh ditafsirkan dengan makna serah, dengan makna bagi, dengan makna aku beri milik kamu, aku beri kamu milik barang ini. Maknanya andaian-andaian yang banyak. Sebab itu kena ada niat jual beli. Dan ketiganya tuan-puan, komplit syarat, ada 3 syarat. Apa tak syarat ketiga? Mesti ada dilalah zahirah. Mesti ada penunjuk yang jelas dia nak jual. Mesti ada tanda. Mesti ada tanda dan ucapan dia itu mengandungi tanda jual. Apa dia tanda jual? Dengan harga. Dengan harga itulah dia tanda bahawa dia bukan nak bagi free, dia bukan nak serah dengan free, tetapi dia nak serah dengan harga. Mana contoh tuan-puan? Contoh, saya ambil lah ikan ini sekilo murah-murah saja 30. Di mula-mula dia kata ambil murah-murah saja, tiba-tiba RM30. Mana tuan-puan? RM30 itu dipanggil dilalah zahirah. Dipanggil penunjuk yang jelas dia nak jual. Itu mesti ada penunjuk di belakang itu. Ambillah, itu dipanggil qasdul lafzi. Ketika dia ucap itu, dia tahu, dia sedar, dia ucap, memang sengaja dia pilih perkataan itu. Yang keduanya, ada dalam hati dia niat. Ketika dia kata ambillah itu, dia niat apa? Dia nak jual. Mana tanda dia niat nak jual? Dengan harga RM30. Kita masuk pasar raya, kita masuk pasar pagi tuan-puan, orang jual ikan. Bisin 2 ikan, geger di pasar pagi. Dia kata sila murah saja, murah. Ambil satu raga 30 saja, satu raga RM10, satu raga RM10, ini sekilo. Ini 3 kilo RM10 saja. Ambil, murah saja. Dia suruh ambil. Biasanya ambil ni free kan? Tapi tak, 30. Ambil RM30 saja. Maknanya dia nak jual. Okey, settle tuan-puan. Kita dah faham ada 3 syarat. Kita terus contoh, kita baca contoh. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Jadi kita cuba, kita boleh, ini pilihan sama ada kita nak guna kinayah ataupun kita nak guna lafaz soreh. Lafaz soreh. Kinayah ni ada satu lagi tuan-puan, ada satu lagi senyap tanpa lafaz, juga ada kinayah. Dia niat je dalam hati dia. Itu termasuk kinayah juga. Dan bermakna secara umumnya kinayah ni ada 2. Pertama, lafaz kinayah, ada yang lafaz mesti ada 3 syarat. Yang kedua, tanpa lafaz, dia hulu, tanpa lafaz, tapi dengan niat, dia ada niat nak jual, ataupun dia niat nak hebah, tak ada lafaz pun. Itu juga dikira kinayah sah. Baik, kita tengok yang bahagian yang umum, yang popular dulu, iaitu lafaz kinayah yang ada lafaz. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, muka surat 2 di bawah, perenggan di bawah. Termasuk di dalam jumlah kata ijab. Termasuk di dalam skrip ataupun dia panggil perkataan ijab, perkataan ijab. Ijab ni kita dah faham tuan-puan, iaitu perkataan merujuk kepada lafaz kita, lafaz daripada penjual, merujuk kepada apa? Merujuk kepada lafaz penyerahan milik kepada pembeli. Jadi ada cara yang sistem syariat menetapkan untuk berlakunya proses penyerahan milik, mesti dengan cara apa? Dengan cara lafaz dan juga perbuatan. Lafaznya ada lafaz yang tertentu dan perbuatannya ada perbuatan yang tertentu. Perbuatan itu dipanggil perbuatan menyerah milik dengan perbuatan tolak, dan yang keduanya lafaz. Macam mana contoh lafaz yang menunjukkan bahawa lafaz ini tujuannya ialah untuk menyerahkan milik barang dia kepada pembeli.
Lafaz itu dipanggil apa tuan-puan dalam syarak? Dipanggil ijabun. Ijab. Kita panggil ijab qabul. Itu dipanggil lafaz ijab. Lafaz penyerahan milik barang daripada penjual kepada pembeli. Cuma di sini dia tak sebut di sini. Di sini sebenarnya lafaz ijab ini lafaz yang kinayah, bukan sharih. Jadi kinayah kita faham dah tadi, mesti ada 3 syarat baru sah. Mana contoh pertama? 1. Alif. Dia ada semuanya 6 contoh. Alif, ba, ta sampai alif 3 je contoh. Dia gabung. Dia jadi 7 tu dia gabung dengan qabul. 3 contoh ijab daripada penjual. Penjual dia nak pilih lafaz kinayah. Dia tak nak pilih lafaz sharih. Contoh penjual nak lafaz kinayah macam mana? Benda atau barang ini bagi anda dengan harga RM5 umpamanya. Dia kata benda ni atau barang ni aku bagi kat kamu lah. Dia bagi kepada kamu, bagi kepada anda dengan harga RM5. Barang ini tu dia panggil qasdul lafzi. Ketika dia ucap barang ini, dia sedar memang dia sengaja dia nak ucap, dan dia ada niat. Sebab dia tak guna lafaz jual. Apabila tak guna lafaz jual, dia kena ada niat. Dia kata barang ini aku bagi kepada kamu. Mesti ada 2. Pertama dia sedar ketika dia ucap, yang keduanya dia niat jual, dan yang ketiga dengan harga RM5 umpamanya. Contoh sahaja RM5. Barang ni aku bagi kat kamu dengan harga RM5 je. Je tu tambah je lah. Baik. Sah ke tidak? Sah. Sudah komplit, ada 3 syarat. 3 syarat di dalam tu. Contoh yang kedua. Saya permiliki benda ini kepada anda dengan harga RM5. Sah ke tidak? Sah. Komplit, ada 3 syarat. Saya permilik, dia sedar, dia sengaja ucap perkataan itu. Yang keduanya apa dia? Yang keduanya dia kena niat. Sebab dia tak guna jual. Kalau guna jual tu puan, tak perlu niat. Kalau kata saya jual, tak perlu niat. Hanya qasdul lafzi. Hanya disyaratkan 1 saja kalau lafaz sharih. Sedar je. Dia sengaja ucap tu, bukan tersasul, bukan terlupa, bukan mimpi, mengigau. Tidak. Memang sengaja aku ucap saya jual. Tak perlu niat, kerana lafaz itu direct. Tetapi kalau lafaz itu indirect, memang dia kena ada 3 syarat. Syarat yang ketiga apa? Dilalah zahirah. Mana? Dengan harga RM5. Jadi dengan harga RM5 itu tuan-puan, itu dipanggil penanda bahawa dia nak jual. Bukan nak bagi free, bukan nak pemilik secara hebah, bukan nak pemilik secara sedekah, bukan nak pemilik secara hadiah. Tu. Sebab pemilik ni kan akad milik dia banyak. Akad milik jual beli, akad milik sewa, akad milik hebah, akad milik boleh pilih akad hadiah, akad sedekah juga akad milik. Dia banyak akad milik ini. Baik, 2. Contoh yang ketiga, muka surat 3. Tak, alif ba ta. Saya berikan, qala al-musannif rahimahullahu taala, saya berikan benda ini kepada anda. Saya beri. Beri ni kan biasanya kan hebah. Beri ni kan hebah. Beri hebah ni apa? Pemberian secara percuma. Tamlikun syai'in bila iwadin. Dia mempermilik sesuatu kepada orang lain bila iwadin, tanpa ada imbang balas, tanpa ada pertukaran. Kita panggil apa tuan-puan? Kita panggil free of charge. Kita panggil bagi percuma. Itu dia panggil hebah. Saya beri kepada kamu, tapi dengan harga RM5. Komplit 3 syarat. Saya beri benda ini kepada anda. Saya beri, dia sedar, dia sengaja ucap. Ketika dia ucap beri benda ini itu, mesti ada niat jual. Dengan harga RM5 itu tanda bahawa isyarat dia nak jual. Ini dipanggil dengan harga ini dipanggil qarinah. Ada qarinah, ada dilalah zahirah yang kata perkataan ini merujuk kepada jual. Baik, settle.
Okey, 3 contoh saja tuan-puan dia bagi menunjukkan kepada ijab qabul dalam bentuk yang kinayah boleh kita guna, tapi kena komplit. Kalau kita nak guna cara ini tuan-puan, kena ada cara. Dia tak boleh macam soreh. Soreh kita boleh guna sampai 3 versi. Tapi kalau kinayah dia tak boleh, dia kena komplit. Dia kena komplit. 3 3 syarat. Baik, kita tengok qabul. Bagaimana pula pembeli nak jawab? Tapi pembeli pun nak jawab, dia tak nak jawab secara soreh, dia nak pilih kinayah. Dia menggunakan perkataan indirect yang tidak menggunakan perkataan jual, perkataan beli, tetapi ada syarat dia. Mesti tahu syarat dia. Syarat sama, iaitu 3. Dia niat, beli dan juga dia terima perbuatan itu. Mana contoh tuan-puan? Termasuk dalam jumlah kata qabul. Mana dia? Saya terimalah benda ini. Saya terima. Adakah terima hebah? Tidak. Mana dalil? Dengan harga RM5. Maknanya dia terima bukan terima hebah, tapi terima jual. Mana qarinah? Mana penunjuk dia? Mana dilalah zahirah dia? Dengan harga RM5. Yang kedua, bab saya redalah benda ini. Saya setuju benda ni. Saya berkenal lama dah benda ni. Lama dah dia nak beli ni. Tak dapat-dapat. Ni baru jumpa benda ni. Lama sungguh. Barang yang antik, barang rare ni, barang legend ni tuan-puan payah nak cari. Lah jumpa juga. Lama dah. Saya setujulah. Abang dengan harga RM1,000. Jadi tak? Jadi. Sah. Kenapa? Kerana dia guna, walaupun dia guna reda, dia guna setuju, dia guna terima, tapi dengan harga di belakang itu. Dan saya ambil lah benda ini. Tak apalah, saya ambil lah ni barang ini saya ambil dengan harga RM5. Saya ambil ni, dengan harga RM5. Maknanya saya ambil bukan free, bukan ambil hebah, bukan terima hebah, bukan saya ambil hadiah, bukan saya ambil sedekah, tetapi ambil atas jalan jual beli. Mana qarinah dia? Dengan harga RM5. Baik, yang last sekali, contoh nombor 4, contoh ijab nombor 4 dan contoh qabul nombor 4. Saya memilikilah benda ini. Kan akad milik, akad jual beli ni akad milik, dia panggil akdun tamlik. Tamlik wa tamalluk. Maka boleh guna tamlik. Saya memilikilah benda ini dengan harga RM5. Sah. Baik. Okey, settle tuan-puan. Dah selesai dah contoh. Ada, ini contoh saja 4. Boleh nak guna tuan-puan, nak guna contoh-contoh lain. Ini sekadar dia bagi contoh saja 4. Dia contoh saya terima, saya setuju, saya ambil lah benda ini, saya milik benda ini. Ini contoh 4. Boleh guna contoh-contoh lain, tapi sesuaikan dengan dia punya syarat. Mesti ada syarat, iaitu dia niat, dia terima, itu terima bukan terima hebah, tapi dia terima jual beli. Mana dalil? Dengan harga. Itu qarinah. Baik, saya tuan-tuan, contoh kita dah tahu bagaimana cara untuk menggunakan lafaz qabul, lafaz ijab secara kinayah. Kita dah tahu bagaimana cara untuk kita guna lafaz qabul secara kinayah. Kita nak teruskan perbincangan kita, boleh ataupun tidak pembeli. Kita pembelilah contoh tuan-puan. Kita pembeli pagi-pagi ni, besok pagi ni nak pagi-pagi lagi dah nak beli. Pagi-pagi dah nak buat income ukhrawi. Nak jana pahala melalui apa tuan-puan? Melalui sistem transaksi jual beli. Semain subuh itu create pahala melalui ibadah. Tapi kita nak create pahala juga, pulangan pahala, cara untuk dapat pahala melalui apa? Melalui sistem jual beli. Allah sediakan, Allah tawarkan untuk jana pahala di akhirat kelak melalui apa? Melalui sistem jual beli. Pagi-pagi kita dah nak buat pahala. Maka kita dulu nak mula. Excited, tak sabar. Kita dulu nak mula. Boleh ataupun tidak, ijab dulu sebelum qabul dulu sebelum ijab. Ataupun memang disyaratkan dalam jual beli ni kena qabul. Kena ijab dulu. Tak boleh qabul. Jawab dia tuan-puan, tidak disyaratkan ijab dulu baru qabul. Boleh di antara dua ni tuan-puan, penjual atau pembeli, mana-mana satu boleh mulakan terlebih dahulu. Dia tak syarat ijab dulu. Cuma biasanya dia akan dimulakan oleh penjual dululah. Penjual lah kata, saya jual lah barang ini dengan harga, beli nasi bungkus pagi tuan-puan, contohlah
beli roti canai pagi 10 biji roti canai telur RM2, roti canai biasa RM1. 10 keping roti canai biasa berapa? RM10. Kita pun dah siap bungkus semua, dia dah siap bungkus semua, dah siap nak berlaku pertukaran. Ban, saya beli. Lambat dia cakap saya jual. Kita takut dia tak nak cakap. Sebab apa? Sebab kita dah decide, tuan-puan. Kita dah buat keputusan, aku nak cuba beramal pilihan pertama dulu. Sebab kita ada 3 pilihan kan? Kita ada pilihan. Pilihan pertama kita cuba dulu. Kalau tak boleh, kita kena pilih yang kedua. Ini kita akan ulang-ulang cara untuk pilihan ni, tuan-puan. Sebab bukan semua kita boleh beramal dengan pilihan pertama. Tak. Biasanya kalau tak boleh buat pilihan pertama, memang kita kena buat pilihan kedua, iaitu jual beli mu'attah. Melainkan kita tak nak jual beli mu'attah, barulah pilihan ketiga kita memilih akad hebah. Jadi 3. Jadi tuan-puan, kita cuba dulu, boleh ataupun tidak, cuba untuk nak implement akad jual beli yang sebenar dalam mazhab kita. Ini qaul yang mu'tamad. Orang yang warak, dia nak cuba beramal dengan pilihan pertama. Sebab ini qaul yang sebenar, ini dia panggil qaul yang mu'tamad, jual beli yang sebenar-benarnya. Maka kita dulu, sebab penjual dia tak sebut pun, dia nak tunggu duit je. Apabila dia ambil duit, dia senyap lagi. Kita pun cakap, apabila dia pegang duit kita pegang roti canai, dia senyap lagi, kita cakap dulu, ban, saya beli ban roti canai ni dengan harga RM10. Kita pilih skrip pertama komplit. Dia kan ada 3 skrip, kita boleh pilih mana satu. Kita pilihlah yang mana satu. Pilihan di tangan kita. Pilihan di tangan masing-masing, tuan-puan. Pilih nak beramal dengan mana. Nak pahala lebih, pilih skrip yang lebih. Bukan lengoh, bukan banyak ni sangat pun skrip kan. Cakap sembang berjanjang pun tak okey je. Ini skrip yang sudah tentunya niat untuk ada pahala. Maka kita kata, ban, saya beli roti canai ini dengan harga RM10 tunai. Tak payahlah tunai tu gelak pula, tuan-puan. Tak perlu sebut tunai. Kenapa? Dia akan auto jadi tunai. Tapi kalau nak hutan, wajib. Kalau nak hutan, wajib kena nyatakan di dalam akad. Itu beza. Kita akan belajar akan datang. Apa beza lafaz ijab qabul ni? Beza di mana? Beza hutan dengan beza cash. Di mana beza? Kita akan sebut akan datang, tuan-puan. Dalam tajuk ni kita akan ulang supaya benda-benda yang nampak macam kecil tapi sebenarnya dia penting untuk difokus. Kadang-kadang orang tak tahu apa beza jual beli cash dengan jual beli tunai. Beza di perbuatan? Tidak. Biasanya dalam minda kita beza di perbuatan. Kalau tak bayar segera, dia panggil hutang. Kalau bayar segera, dia panggil cash. Tidak. Dalam muamalah, dia ada ta'arif yang tersendiri. Mesti kita pegang ta'arif itu. Kita nak tahu hutang itu di mana dia punya beza dengan cash. Itu biar dulu. Hari ini kita mulakan asas dulu. Okey. Saya ulang balik, tuan-puan. Contohlah saya tuan-puan. Saya cerita pengalaman personal, tuan-puan. Saya akan pilih yang pertama dulu. Pemilihan pertama saya akan pilih yang pertama, dan saya akan pilih, tuan-puan, skrip yang full. Saya akan pilih skrip yang full. Kalau kita tak nak cepat lah. Kalau nak cepat, saya pilih skrip yang nombor 2. Dia ada 3 skrip tu. Jadi kalau tak nak cepat, saya akan pilih nak cepat tak nak cepat, pilihan pertama tetap saya akan pilih jual beli yang sebenar. Sebab itulah biasanya saya akan mulakan dulu. Kalaulah nampak penjual lambat, saya akan mula dulu. Saya teban, saya beli roti canai dengan harga RM10. Dia kata, ya, saya jual. Settle. Dia jawab penuh. Dia pilih skrip nombor 3 pun okey. Kita pilih nombor 1. Tak apa, dia tak perlu matching. Bukan makna kita pilih skrip full, dia kena pilih skrip full. Tak syarat. Kita full. Saya beli roti canai ini dengan harga RM10. Dia kata, okey, saya jual. Lengkap, maknanya kita boleh beramal dengan pilihan pertama, jual beli yang sebenar, lengkap 5 rukun. Iaitu rukun pertama ada, rukun penjual dan pembeli, lekat 6 rukun. Rukun pertama penjual ada, pembeli ada, dan harga duit kita ada. Yang keempat, barang roti canai ada. Yang kelima, ijab ada. Ya, dia jual. Itu ijab daripada dia. Dan qabul daripada kita. Saya beli roti canai. 6 rukun lengkap, bermakna kita boleh beramal dengan jual beli yang sebenar ketika berada di lapangan. Itu yang kita nak bincang, tuan-puan. Maknanya, tuan-puan, sebelum saya baca, saya buat conclusion awal, boleh pilih tak disyaratkan untuk tak disyaratkan oleh syarak mana-mana mesti ijab terlebih dahulu baru qabul, tidak.
mana-mana boleh memilih terlebih dahulu untuk mulakan, sama ada ijab ataupun qabul. Dia sama je tuan-puan dalam konsep nikah pun. Nikah pun begitu juga. Bukan Tok Iman dulu, kalau Tok Iman lambat sangat pengantin boleh mula. Dia kata lama Tok Iman cakap banyak, kita tak sabar dah nak akad nikah ni, nak terima nikah ni. Tiba-tiba dia kata, Iman kata, pengantin kata, aku terimalah nikahnya dengan dengan mas kahwin 300 tunai. Kita pegang tangan Tok Iman, suruh Tok Iman jawab qabul. Tok Iman ijab. Tok Iman kata, aku kahwinkan akan engkau dengan berwakil walikan sekian-sekian dengan mas kahwin sekian-sekian. Terkejut Tok Iman. Tapi Tok Iman dia tahu, dia tak, walaupun dia terkejut, dia ijab. Kalau Tok Iman tak tahu, dia kata, aku tak ijab lagi. Jangan duk kalut sangat. Dia kata, sabarlah nak menikah lah. Aku tahulah, dia kata engkau nak menikah tak sabar. Sabarlah, nanti aku ijab dulu. Tu Tok Iman tak tahu. Kalau Tok Iman tahu, dia sambung ijab. Dia akan sambung, aku kahwin dan aku nikahkan akan dikau berwakil walikan bapaknya dengan anaknya sekian-sekian dengan mas kahwin 300 tunai, 300 ringgit tunai. Tanya tu saksi, sah? Saksi kata sah lah, betul dah tu ijab tu. Saksi ada ilmu. Jangan tanya bawa saksi yang tak ada ilmu, dia suruh repeat balik, dia nak main-main. Tu saksi tak boleh pakai. Nak jadi saksi pun kena ada ilmu. Jangan duk nampak umpah RM20 saja. Tu pada kena bawa saksi yang ada ilmu. Jangan bawa saksi yang cak ayam. Ada saya biasa kena tuan-puan, dia ulam. Saksi tu pandai-pandai repeat, dia tahu bagi puas hati. Ini ibadat, bukan main-main, bukan nak main repeat dah sah, buat apa repeat. Biasa saya depan mata saya tuan-puan, dia suruh pengantin tu repeat balik untuk puas hati. Itu kerja orang yang tidak ada ilmu. Repeat buat apa dah? Dah sah dah ijab dia, sah dah qabul dia, tak perlu repeat. Baik, saya tak tahu panah. Baik, kita tengok. Qala al-musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Biasanya di dalam jual beli dan akad-akad yang lain, akad lain sama akad hebah, akad sedekah, banyak akad tuan dalam kehidupan seharian kita ni. Tapi kita cubalah, ilmu Allah Ta'ala beri masa kita 60 tahun hidup tuan-puan, 70 tahun hidup, cubalah untuk ambil tahu ilmu syara, ilmu agama kita sendiri ni. Tak boleh akad lain, tak sempat nak belajar akad lain, cubalah belajar akad jual beli. Banyak lagi akad lain, tapi tak dan masa nak belajar akad lain, cubalah sedaya upaya khatam tajuk jual beli. Tak banyak pun, ada 6 rukun, ada 16 sahaja terma dan syarat. Tak sampai setahun pun untuk settlekan jual beli. Dengan umur yang Allah bagi lama ini, cuba khatamkan jual beli. Itu pesanan tuan guru saya, supaya sebar-sebarkan pesanan ini kepada masyarakat, supaya masyarakat minta sangat-sangat dengan masyarakat, supaya dia ada kesedaran yang tinggi untuk belajar tak sempat akad lain, cuba sempatkan diri untuk belajar jual beli. Sebab dalam kehidupan kita, majoriti kita melakukan akad jual beli sepanjang kehidupan kita tu. Jarang orang tak berbeli tu pan. Hari-hari kita melakukan transaksi jual beli. Baik. Dan akad-akad yang lain didahulukan ijab. Biasanya tu pan, kita mula ijab dululah. Penjual lah kata dulu. Penjual kata saya jual lah barang ni dengan harga. Baru kita kata saya beli. Sebab tu setengah orang dia duk tunggu get ready nak kata saya nak ucap ijab ni, duk tunggu nak ucap qabul ni, tunggu penjual kata dulu. Dia dah get ready dah nak kata ni. Sebab apa? Sebab dia ikut biasanya. Tapi bukanlah syarat, maksudnya dia kena ijab dulu, tidak. Didahulukan ijab daripada qabul. Tetapi istidrak dia panggil, sungguh pun kata biasanya mula ijab dulu baru qabul. Mula penjual dulu kata saya jual, baru pembeli kata saya beli. Biasanya begitu. Tetapi boleh juga dan sah didahulukan qabul daripada ijab. Boleh, sah. Kita kata dulu. Biasanya kita, kalau saya lah tuan saya, kalau nampak penjual ni nampak tak ada gaya ni nak main akad jual beli ni, main holo je ni. Nampak gaya dia macam tu, kita boleh tahu. Kita tengok dah customer depan kita ni, dia tak ada cakap jual beli, tak ada cakap apa pun, main holo terima kasih, main holo terima kasih, holo barang terima kasih, tak ada ijab qabul. Hilang habis dah syariat kita ni, tinggal terima kasih saja. Ini pilihan kedua. Kita akan belajar minggu depan. Tak ada ijab qabul ni, boleh juga, sah juga. Tapi kita nak belajar pilihan pertama dulu. Tuan-puan jangan kata, maknanya
Kok mana pun kena buat lah pilihan pertama. Ini pilihan pertama. Jadi kalaulah saya, kalau nampak gaya dia tak ada ijab kabul, saya akan test dulu. Maksud saya cuba nak beramal dengan implement akad jual beli yang sebenar, saya akan kata, ban saya beli. Dia kata okey, terima kasih. Ban saya beli. Terima kasih. Dia tak nak cakap saya jual. Maknanya tuan-puan, kita tak mampu dan tak boleh untuk berada ataupun untuk beramal dengan jual beli yang sebenar. Sebab jual beli sebenar kena lengkap dan rukun, kena ada qabul dan ijab. Kalau qabul aja tak ada ijab, tak sempurna. Sebab apa? Dia tak nak sebut saya jual. Dia hanya cakap terima kasih. Cakap ban saya beli. Okey. Ban saya beli. Jumpa lagi. Ban saya beli. Datang lagi. Dia tak nak sebut juga. Makna kita tak boleh nak beramal. Ketika tu tuan-puan, cepat-cepat kita buat decision, keputusan aku pilih jual beli kedua. Kita akan belajar minggu depan, iaitu jual beli yang tidak ada ijab dan qabul. Kena ada mana-mana akad. Jangan tak ada akad. Jangan main jual beli Tahulah jual beli. Tanya anak-anak kita. Jangan lupa pergi jual beli, pesan ke anak-anak kita, jangan lupa pergi beli tu dek, abang pergi beli tu, jangan lupa pilih akad jual beli okey. Balik dia kita tanya, abang akad jual beli tadi bayar dah akad jual beli dah? Jual beli bayar dah. Dia kira bayar je tuan-puan. Bagi dia bayar tu dah kira jual beli lah. Itu kita kena ubah mindset anak-anak kita tuan-puan. Baik, settle tuan-puan. Okey, kita tengok apa lagi dalam perenggan yang seterusnya, muka surat 5. Saya tak ada jam Saya tengok jam sekejap. Mencari jam tadi, lupa letak kat mana jam. Okey, kita tengok pukul berapa sekarang tuan-puan. Saya takut terlebih masa tuan-puan. Sorry. Saya tengok jam. Okey, ada lagi masa, ada lagi. Baik, kita terus tuan-puan. Okay, saya nak cuba habiskan muka surat 3 ini sebab kita minggu depan kita nak terus kepada tajuk baru, iaitu jual beli yang tidak ada ijab dan qabul, mu'athah. Pilihan kedua, minggu depan pilihan kedua. Minggu ni kita settlekan dulu pilihan pertama. 10 suku. Dah. Okey, terima kasih Ustaz Roy. Terima kasih. 10 suku. Okey, kita ada 15 minit lagi. Saya cuba untuk minimalkan masa tuan-puan, tak nak lebih daripada 1 jam tuan-puan, sebab kita setiap minggu kita tak nak ambil masa panjang. Kita cuba dalam lebih kurang 50 ke 1 jam saja tuan-puan. Saya cuba ekspreskan. Baik, demikian sah jual beli jika penjual berkata saya tertinggal satu contoh tadi. Mana contoh qabul dulu? Tak ijab, qabul dulu tuan-puan. Qabul. Misalnya seperti kata pembeli, anda jual kepada saya buku ini dengan harga RM5. Jawab penjual, saya jual lah kepada anda. Sah jual beli. Ini dia kata gitu, dia kata jual lah kepada saya buku ni. Dia tak nak guna beli, tapi guna beli direct pun boleh. Ini dia contoh lain. Guna beli direct. Ban, saya beli ni ban. Dia kata, okey saya jual. Sah. Okey, settle. Demikian sah jual beli jika penjual berkata. Ini apa dia tuan-puan? Perenggan yang seterusnya. Ini dia nak cerita. Minggu lepas dia tak bagi, dia bagi minggu ni. Minggu lepas dia bagi 2 skrip. Ini skrip yang ketiga, tapi saya dah sebut minggu lepas, sebab tu kita ekspreskan saja. Ini contoh tuan-puan, contoh ijab dan qabul yang paling pendek. Saya sebut minggu lepas tuan-puan, ada 3 jenis skrip ijab dan qabul. Skrip yang penuh, skrip yang sederhana, skrip yang paling pendek. Dia hanya jawab ya, dia hanya jawab okey saja. Saya jual barang ini dengan harga RM30. Ya. Dia tak kata ya saya beli dah. Dia kata ya sahaja. Dia kata okey saja, sah. Itu jawapan yang paling pendek. Dengan syarat apa saya dah sebut tuan-puan minggu lepas? Dengan syarat dia mesti tahu barang ini depan mata dia dah, dan dia mesti tahu harga. Saya tak sebut barang, dia tak sebut harga, sah. Dengan syarat 2 item itu dia dah tahu. Barang di tangan dia dah ataupun depan mata dia. Saya beli. Atau dia tak. Saya beli tu dia panggil skrip sederhana. Ya. Ya tu apa? Ya dengan makna dia redha, dia setuju barang penjual nak jual barang ini dengan harga ini. Dia tahu. Barang ni dia tahu dan harga pun dia tahu. Okey. Itu syarat dia tuan-puan. Baik, demikian jua. Demikian jua sah jual beli jika penjual berkata saya jual buku ini kepada anda dengan harga RM5. Jawab pembeli iyalah. Jawab beli iyalah. Tu makna iyalah. Jawab pembeli iyalah. Ataupun ya saja. Ataupun okey saja. Ataupun okey, ataupun ya, ataupun yes, ataupun alright. Ikut apa saja tuan-puan.
Dia tak jawab saya beli, tapi dia jawab iya, dia jawab okey, dia jawab na'am, dia jawab yes, dia jawab alright. Okey, settle. Atau berkata pembeli, saya belilah. Ini panjang lah. Saya belilah daripada anda buku ini dengan harga RM5. Jawab penjual, iyalah. Dia boleh dua ni. Either one ni. Sama ada jawab ringkas itu penjual ataupun jawab ringkas itu pembeli. Boleh, sah. Baik, settle. Okey, tuan-puan, masuk tajuk isu baru. Bukan tajuk baru, isu baru. Apa dia isu kedua penutup ini? Dua perenggan ini dua isu. Dua isu yang berbeza. Tapi dua isu berbeza ini masih lagi di dalam perbahasan ijab dan qabul. Isu yang pertama yang kita nak bincang ada dua isu. Isu pertama ini iaitu jual beli orang tengah yang kontrol. Tapi ada lafaz ijab qabul. Cuma orang tengah yang kontrol lafaz ijab qabul. Sah ataupun tidak? Jawab dia sah, tuan-puan. Baik, tengok. Sah jual beli, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, sah jual beli orang yang menguasai kedua-dua ijab dan qabul. Jangan tersilap, tuan-puan. Dalam kitab memang dia akan guna bai'u mutawalli tarafaini. Tetapi dengan makna apa, tuan-puan? Bai'u mutawalli tarafain bermakna bai'un mutawassitun. Ini dia kita naik sikit, advance sikit, tuan-puan. Kita naik sikit dia punya panggil apa? Perbincangan kita. Ada, tuan-puan, dia panggil orang yang menguasai dua pihak. Maksud apa, tuan-puan? Dia panggil bai'u mutawalli tarafaini. Seorang, tuan-puan, ni biasa berlaku, tuan-puan, ni biasa berlaku. Sangat penting ni tajuk ni. Walaupun kita nak bincang angle lain, tapi saya sebut dua-dua. Saya sebut yang sah yang kita nak bincang malam ni, dan saya sebut juga yang tak sah, tuan-puan. Secara umumnya, tuan-puan, secara umum, ini agak penting tajuk ni. Secara umum, jual beli orang yang sama, dialah pembeli dan dialah penjual. Secara umumnya, tuan-puan, tak sah. Melainkan ada satu isu saja sah. Saya ulang sekali lagi, tuan-puan. Jual beli, pembeli dan penjual orang yang sama. Penjual dan pembeli orang yang sama, maka secara umum tak sah jual beli tersebut. Tidak dibenarkan oleh syarak. Dipanggil apa tu, tuan-puan, dalam terma syarak? Dipanggil jual beli orang yang menguasai kedua-dua pihak. Penjual pun dia, pembeli pun dia. Dia ijab dan dia qabul. Tak sah, tuan-puan. Apa nama khusus dia? Ada nama dia. Kita ingat nama ni sangat bagus, tuan-puan, untuk menjaga ilmu syarak. Bai'u mutawalli tarafaini, bahasa Arab. Bai'u mutawalli tarafaini. Itu jual beli yang tak sah. Nama dalam bahasa Melayu, tuan-puan, jual beli orang yang menguasai kedua-dua pihak, iaitu dialah penjual, dialah pembeli, dialah ijab, dialah qabul, maka tidak sah. Melainkan yang sah, tuan-puan, satu je isu yang sah. Ini pengecualian, tuan-puan kena ingat. Selalu dalam fiqah dia ada pengecualian yang perlu kita ingat. Dia tak boleh diandai dan tak boleh difikir, mesti ingat. Contoh apa, tuan-puan? Contoh, dia bersatu. Dia panggil ittihad qabid wal muqbid. Ittihad orang yang menerima milik dan orang yang memberi milik. Tidak sah di dalam Islam. Tidak dibenarkan. Walaupun ada orang buat, tuan-puan. Saya biasa dulu pengalaman budak-budak, tuan-puan. Pengalaman budak-budak masa remaja dulu. Saya biasa kerja cashier di pasar raya. Cuti sekolah, tuan-puan, sebelum masuk pondok. Cuti sekolah, saya sekolah menengah, tingkatan 5. Lepas SPM, saya masuk pergi pasar raya jadi cashier. Lepas tingkatan 6, lepas sijil tinggi agama, cuti 2 bulan sebelum ambil STPM, pergi pasar raya The Store, jadi cashier 3 bulan. Apa berlaku, tuan-puan? Cashier ni, dia ambil barang, dia scan, dialah bayar, dialah terima. Dialah penjual, dialah terima. Dialah ijab, dia dah qabul. Kalau ada ijab, dialah qabul. Saya jual, dia kata saya beli, maka tidak sah. Contoh, tuan-puan, kita sebagai wakil kepada penjual.
Kita ni wakil kepada penjual. Cashier ni tuan-puan sebagai wakil kepada wakil kepada owner, wakil kepada pemilik harta dalam pasaraya. Cashier, penjual ini tuan-puan, orang diupah ini dia menepati owner. Makna apa tuan-puan? Dia menjual kepada orang lain, dia penjual kepada orang lain, itu sah. Kenapa? Kerana dia diberi kuasa, diwakilkan oleh owner pasaraya tersebut untuk menjual barang-barang owner, barang-barang milik tokek. Bermakna dia tuan-puan, dia menjadi wakil, wakalah. Wakil apa? Penjual. Dalam masa yang sama, dia wakil penjual, wakil kepada tuan tokek, dia juga nak membeli dengan diri dia. Boleh ke tidak tuan-puan? Tak sah. Contoh tuan-puan, saya di cashier, apabila break tuan-puan pukul 1 break, nak pergi lunch, sebelum pergi lunch kita ambil 2-3 air kotak tuan-puan. Saya tengok kawan-kawan saya pakat buat ramai. Kita ambil air kotak tuan-puan, ambil air kotak, pergi scan di cashier, masukkan duit. Seolahnya kita penjual dan kita pembeli. Tokek dia boleh buat lah, sebab barang milik dia, tak jadi isu. Jangan tanya pula, tokek ustaz dia ambil, tokek dia ambil, dia nak bayar juga. Contohlah, bayar buat apanya barang dia. Dia nak bayarlah. Itu contoh saja. Dia nak bayar tu sebab dia nak letak duit dia juga, tak perlu ajak ijab qabul. Nak bayar tu sebagai dia nak tak nak defisit. Tak sah tuan-tuan. Melainkan yang sah, satu isu ingat. Apa dia? Iaitu jual beli wali tuan-puan, wali yang berjual beli harta anak yang belum balik. Anak yang belum balik, siapa yang muruh harta dia tuan-puan? Waliul ma. Siapa waliul ma? Ada 4. Pertamanya bapa, yang keduanya datuk ke atas, yang ketiganya wasi, yang keempatnya qadi. Bapa ini tuan-puan, bapa ini contoh dia, ada baby dia, orang bagi heboh kereta sebiji. Ada orang kaya datang heboh, baby ni baru dapat anak, baru dapat baby, maka ada orang bagi sedekah. Apa sedekah tuan-puan? Punya banyak harta, bagi sebiji kereta. Dekat siapa? Dekat baby. Siapa yang mengurus harta baby? Bapa. Maka bapa mesti urus untuk kemaslahatan baby. Dia tak boleh nak naik lebih untuk tujuan lain, tak boleh. Maka cara selamatnya, tak nak harta ini menyusut nilai, maka dia nak jual. Dan dia nak jual, dia tak nak jual kepada orang lain, nak jual kepada diri dia. Sah atau tidak? Sah. Ini pengecualian yang dibenarkan oleh syarak. Asalnya tak sah ittihad qabid wal muqbid. Yang ini bersatu penjual dan pembeli, tak sah. Kenapa? Karena dinamakan bai'un mutawallit tarfain, dinamakan jual beli bersatu di antara penjual dan pembeli. Tidak sah, tidak dibenarkan. Melainkan dibenarkan hanyalah satu isu, iaitu wali menjual harta wali, harta anak yang belum balik kepada dirinya. Sah. Settle tuan-puan. Baik, isu kita nak bincang ini, apa dia? Sah. Bukan tak sah. Isu kita nak bincang sah. Kenapa sah tuan-puan? Kerana dia lain daripada bai'un mutawallit tarafain. Walaupun nama sama. Buka kitab Matla'ul Badrain, dia guna bai'un mutawallit tarafain. Buka kitab I'anatut Talibin, dia guna bai'un mutawallit tarafain. Tapi ingat tuan-puan, bimakna bai'un mutawassit. Itu penting kepada kita ambil daripada guru tuan-puan. Kalau kita baca memang tak faham. Kita baca kita kata bai'un mutawallit tarafain tak sah. Kenapa pula sah? Ini sebenarnya tuan-puan nampak macam seorang yang sama, tapi tak. Dia hanya kontrol ijab saja, qabul. Dia bukan dia yang penjual, bukan dia yang qabul, bukan dia pembeli, tetapi dia hanya kontrol orang lain yang penjual, orang lain yang pembeli. Mana contoh tuan-puan yang sah? Tengok. Sah jual beli orang yang menguasai kedua-dua ijab dan qabul. Dia menguasai ijab qabul. Bukan dialah penjual, bukanlah dia pembeli. Dalam bahasa Arab disebut mutawallit tarafain. Tengok tuan-puan. Asal mutawallit tarafain tak sah. Tapi kenapa sah? Ini disebut mutawallit tarafain bimakna bai'un mutawassitun. Jual beli orang tengah. Orang tengah ni dia kontrol ijab dan qabul. Macam mana contoh dia kontrol tuan-puan? Yakni orang yang dia berijab dan dia juga qabul. Dialah ijab, dia qabul. Makna dia kontrol lafaz saja tuan-puan. Dia bukan perbuatan. Bukan dialah penjual, dialah terima pembeli. Tidak. Ni faham sikit yang nampak dia punya beza.
Dalam kurungan, orang yang kontrol kedua pihak. Pihak ijab dan qabul. Mana contoh? Seperti berkata seseorang. Orang tengah ni kata. Kepada penjual. Contoh tuan-puan, saya ni orang tengah. Mudah nampak tuan-puan. Mudah tuan-puan nampak. Supaya clear. Sebab satu tadi saya dah bagi contoh yang tak sah. Itu jual beli yang sebenar. Bai'un tarafain sebenar. Ini nama je bai'un tarafain tapi bai'un mutawassit. Itu ingat tuan-puan. Ini antara benda-benda perlu diingat di dalam kitab jual beli. Tak payah. Tak banyak pun. Buka kitab mana sama je tuan-puan. Bukalah kitab Arab, Baijuri, ataupun kitab I'anatul Talibin, ataupun kitab Mughni Muhtaj, ataupun kitab Imam Nawawi, sama saja konsep. Sebab tu apabila kita pegang ataupun kita faham asal ni tuan-puan, insya-Allah kita buka kitab mana pun dia hampir sama konsep dia. Contoh tuan-puan, saya yang kontrol, saya nak kontrol. Ada dua orang ni tuan-puan, penjual pembeli ada. Saya orang tengah, saya nak kontrol apa? Saya nak suruh mereka ni bagi jadi jual beli. Mereka dua ni saya nak suruh dua orang ni, saya orang recommend. Saya nak bagi depo mereka dua ni bagi jadi jual beli. Maka saya kontrol apa? Saya kontrol kedua-dua, saya kontrol. Saya kata kat penjual, mau jual barang ni kat mak ni, mau jual kereta mu ni. Mak ni dia lama nak kereta, kesian kat dia. Mau jual kereta mak ni dengan harga 30. Dia kata ya. Patut kita jawab kat mak, kita cakap kat mak, mak, membeli mak kereta ni dengan harga 30. Oh, murah ni, rugi mu tak beli ni. Beli mak, harga 30. Oh, kita pula tuan-puan kontrol. Mak ni kata apa? Ya. Kita yang lafaz tuan-puan, dua-dua kita lafaz, tapi sebenarnya dia orang berdua ni yang apa? Yang akan bertukar milik. Tengok. Seorang kata kepada penjual. Saya kata kepada penjual. Apa dia? Anda jual buku ni dengan harga RM5. Mau jual buku ni dengan harga RM5. Jawab penjual, ya atau saya jual. Dia kata ya, atau dia kata saya jual lah. Dan berkata ya orang tengah tu kepada pembeli. Saya pula kata kepada pembeli. Apa saya kata kepada pembeli? Anda beli buku ni. Mau beli buku ni. Jawab pembeli ya. Ya, ataupun saya beli. Tak kisah dia jawab ya pun boleh, jawab beli pun boleh. Dua-dua ni. Sama ada dia jawab ya ataupun dia jawab saya beli. Nampak dah tuan-puan, saya kontrol ijab qabul. Saya yang ijab qabul. Saya lah qabul, saya lah ijab. Tapi sebenarnya saya hanya kontrol ijab dan qabul, tapi mereka ni yang realnya, mereka ni penjual ada, pembeli ada, yang dia jawab. Jangan dia tak jawab. Tak jawab tak sah. Dia kena jawab ya. Mau jual kereta ni harga 30 sudahlah. Kat mak ni, mak lama kesian dia tak ada kereta. Tak apa, aku jual. Dia jawab, dia jual. Ataupun dia jawab, ya. Cakap pula kat mak, mak, mau beli mak, rugi mu tak beli ni. Apa nama ni? Apa nama ni, kawan kita nak jual kereta murah ni. 30 mau beli? Dia kata, ya, beli. Duit dah ada. Tapi kena ada duit lah. Siap duit. Jadi tak? Jadi. Saya yang kontrol. Itu dia panggil bai'un mutawassitun. Jual beli orang tengah yang kontrol dua pihak, kontrol lafaz ijab dan kontrol lafaz qabul. Jadi nisbah saya kontrol lafaz ijab qabul itulah dinamakan apa? Jual beli yang menguasai dua pihak. Yang boleh dinamakan bai'un mutawallit tarafain. Asalnya bai'un mutawallit tarafain, orang yang menguasai kedua-dua pihak secara real. Dialah penjual, dialah pembeli. Tapi ini kontrol ijab qabul saja juga dinamakan jual beli bai'un mutawallit tarafain. Tetapi tambahan tuan-puan, detailnya dan kita biasanya tak ada. Di halaman hasyiah ada. Kita ringkas dia tak akan ada. Kita hasyiah dia ada. Dia akan tambah apa dia? Sebenarnya ingat tuan-puan, ini jual beli yang sah ini nama dia ialah bai'un mutawassitun, jual beli orang tengah yang kontrol lafaz ijab qabul. Baik, settle. Okey, last sekali tuan-puan, saya cuba settlekan last sekali ya. Sah, ijab atau qabul. Saya nak baca ekspres tuan-puan lah ni. Saya nak jimatkan masa. Sebab apa tak nak sambung minggu depan. Minggu depan kita nak masuk tajuk baru. Dia mudah saja. Dia yang tepat, yang kurang praktikal saya cuba ekspres. Asalkan tuan-puan faham. Yang ni kurang praktikal. Iaitu sah, ijab, qabul dengan surat. Bukan surat masing-masing adalah ijab qabul. Masing-masing adalah majlis akad. Tidak. Yang tu real, mudah. Kalau pakai surat tuan-puan, dia boleh pakai lafaz, dia boleh pakai surat, dia boleh pakai isyarat. Ada 3. Surat boleh, yang ni tulisan depan-depan dalam majlis akad. Kita boleh pakai surat, kita boleh pakai surat tu maksud tulisan, kita boleh pakai isyarat,
bagi orang bisu, dan boleh pakai lafaz. Lafaz, tulisan, dan juga isyarat bagi orang bisu. Itu dia tiga bentuk. Isu yang diketengahkan oleh musannif ini bukan dua-dua dalam majlis akad. Tidak. Dia tidak ada dalam majlis akad. Dia hanya hantar surat. Maksudnya hantar cash bill. Dalam cash bill itu adalah ijab qabul. Bukan cash bill macam ini. Cash bill macam ini tidak adalah ijab qabul. Ini contoh saja. Jadi pekerja dia ni bawa surat ini kepada pembeli di rumah. Sah atau tidak? Dia nak amal dengan ijab qabul. Sah. Ini cara dia. Sah ijab atau qabul dengan isyarat daripada dua orang bisu. Seterusnya, sah ijab dan qabul pakai surat, yakni menggunakan tulisan. Tak ada dalam ijab qabul ni. Kalau tulisan ijab qabul itu mudah, itu kita faham. Umpama seorang menulis surat kepada seorang lain di tempat yang lain, bukan dalam majlis akad. Bukan. Jadi pekerja dia hantar barang ke rumah. Hantar barang ke rumah, penjual tak ada. Penjual duduk di contohlah tumpah kita nak beli almari. Jadi pekerja ni owner atau petokey, dia tak pergi sendiri, dia hantar pekerja. Tapi dia sendiri nak ijab qabul. Maka dia tulis cash bill, dalam cash bill itu dia tulis lafaz ijab qabul. Bagi kat pekerja dia, bagi kat pembeli, dan apabila pembeli terima, pembeli baca dan terus pembeli jawab. Sah. Tu. Di dalam surat itu, di antara lain ditulis, saya jual buku saya bersama ini kepada anda dengan harga RM5. Sah itu dengan syarat diqabul oleh orang yang menerima surat itu. Diqabul segera. Kena baca segera. Seperti kata orang terima surat tu, kata pembeli di rumah tu dah terima barang, almari dah ada, lepas tu surat dia terima cash bill tu. Apa dia jawab? Saya beli buku ini dengan harga sebanyak itu dengan serta-merta. Syarat dia kena qabul serta-merta. Ketika sampai bacaannya kepada ijab itu, ketika sampai dia baca tu tumpan, mesti dia qabul segera. Ketika dia kata, dia baca di cash bill tu, penjual kata apa? Saya jual buku ini dengan harga RM5. Terus dia sambung, saya beli buku ini dengan harga RM5. Sah. Dia tak nak wakil kepada pekerja dia yang lafaz ijab qabul. Dia sendiri nak ucap. Boleh? Ni contoh sahajalah. Biasanya kita serah kepada pekerja lah, wakil pekerja kita yang lafaz ijab qabulnya terima duit. Maka jika lambat diqabul seperti bercakap perkara yang lain, nescaya mudarat. Apa makna mudarat? Tidak diluluskan ijab dan qabul tersebut. Tak boleh, tak sah ijab qabul. Kena buat lain. Kena minta pekerja dia yang lafaz jual beli. Wallahu a'lam. InsyaAllah tuan-tuan minggu depan kita akan bincang pilihan yang kedua, iaitu jual mu'atah. Pilihan kedua insyaAllah minggu depan. Sekiranya kita tak mampu untuk buat pilihan pertama, insyaAllah tuan-tuan kita akan bincang hari Selasa ini untuk kita pilih pilihan yang kedua. Banyak tuan-tuan hari ni kadang-kadang tuan-tuan kita sebut saya beli, dia tak nak sebut saya jual. Maknanya tuan-tuan tak boleh untuk implement akad jual beli yang sebenar. Kita kena pilih akad jual beli yang kedua, iaitu jual beli tidak ada lafaz ijab qabul. InsyaAllah tuan-puan saya akan ulang sekali lagi minggu depan beberapa contoh jual beli yang boleh diimplement mu'atah, dan saya akan ulang sekali jual beli yang tak boleh nak implement jual beli. Seperti jual beli dalam mesin, bayaran parking kereta, tuan-puan, bayaran jual beli air di mesin, jual beli air yang diletak di atas rat, jual beli samalah, jual beli dalam mesin, sama konsep dia sama, iaitu jual beli dalam mesin, jual beli air terak, sama konsep, dan jual beli dan bayaran parking kereta. Kita tak boleh untuk nak real, nak guna akad sewa secara soreh. Maka insyaAllah kita tuan-tuan saya akan jelaskan minggu depan. Minggu depan itu pilihan yang kedua. Jadi kita susun elok tuan-tuan. Pilihan pertama boleh buat, kita buat pilihan pertama. Tak mampu untuk implement pilihan pertama, turun ke pilihan yang kedua. Tak boleh juga pilihan kedua, baru kita terus ke pilihan yang ketiga. InsyaAllah kita ada 3 pilihan. Pilihlah yang mana satu. Yang penting pilihan di tangan anda, di tangan kita masing-masing untuk melaksanakan sistem syariat dengan sebenar, memenuhi syarat-syarat di dalam mazhab kita Al-Imam Syafi'i. Saya rasa tidak ada soalan. Saya cuba tengok tuan-tuan
tuan-tuan, pagi tadi saya handphone saya tak naik, tak komen. Sekarang ni naik. Ustaz Man kata jazakumullah, afwan katsir wa iyyaka al-fadhil. Ustaz Man kita pengerusi kita, pengerusi Presiden 11 yang menyusun jadual kita ini, inisiatif Ustaz Man kita. Baik, apa lagi? Oh, ada soalan satu, Al-Fadilah Nur Fadilah. Oh, Nur Fadilah. Akak kita tanya apa, Ustaz? Sah tak budak belum balik buat jual beli? Baik, soalan bagus. InsyaAllah saya jawab ringkas dulu. Detailnya akan masuk dalam rukun jual beli yang pertama. Ni yang ketiga tuan-tuan, kita akan back balik yang pertama. Selesai yang rukun yang ketiga, ijab qabul, ada 6 syarat. Kita tak masuk syarat lagi. Selesai 6 syarat ijab qabul, baru kita akan masuk 5 syarat jual beli, 5 syarat rukun penjual dan pembeli. 5 syarat ni tuan-tuan, satu daripada 5 mesti orang sah jual beli di mazhab kita Syafi'i. Apa dia tuan-tuan? Orang yang dia panggil mutlaqun tasarruf, orang yang diberikan kebebasan oleh syarak untuk handle harta sendiri, iaitu orang yang akil, orang yang balik, orang yang cerdik. Ada 3 ciri. InsyaAllah minggu depan detailnya kita akan bincang. Ringkasnya, kanak-kanak tidak termasuk orang yang boleh handle harta sendiri. Kanak-kanak dia tak panggil ahli tabarruk, dia tak panggil ahli tasarruf, dia tak panggil mutlaqut tasarruf. Ini 3 istilah yang kita biasa pakai, dan insya-Allah kita akan ulang dan ulang istilah ini supaya sebati dalam jiwa kita dan kita akan ucap. Itulah cara untuk mengekalkan syariat muamalat dalam kehidupan kita. Kita guna dia. Jadi tuan-tuan, anak-anak dia bukan ahli tasarruf, anak-anak dia bukan ahli tabarruk, tak boleh nak sedekah, tak boleh nak hadiah, tak boleh nak hebah, tak boleh jual beli, tak boleh nak sewa, tak boleh. Kenapa? Kerana syarak menegah. Syarak tegah anak-anak yang tak mampu nak handle harta sendiri. Ini keadilan Islam supaya terbela dan terjaga daripada berlakunya penganiayaan dan kezaliman kepada anak-anak. Orang boleh tipu kerana harta benda ini. Kalau jual anak-anak yang tak balik, orang boleh tipu. Jual beli yang benda yang tak elok. Apa cucur baki yang tak lengkap. Baik, cuma ada qaul dhaif tu, insya-Allah saya bagi tahu dulu. Qaul mu'tamad tak sah jual beli anak-anak yang tak balik. Cuma ada qaul dhaif yang boleh diamalkan, iaitu sah juga anak-anak yang belum balik berjual beli, cuma dia ada syarat dia. Dia ada beberapa syarat. Syarat dia asalnya pertama tuan-tuan, dia kena tahu nilai duit. Kalau anak kita kena ajar, darjah 1 ni tuan-tuan, kita kena latih dia supaya dia tahu nilai duit. Dia tahu ini RM10, dia tahu ini RM5, dia tahu ini RM1. Kena ajar dia sehingga dia tahu nilai harta. Baru sah. Kalau tak tahu nilai harta, tak sah. Sebab dia akan berlakunya penganiayaan dan kezaliman. Orang akan tipu dia. Sebab dia tak tahu, dia hulur RM1, dia pergi beli. Dia belah. Sedangkan dia beli air 50 sen. Dia tak tahu baki kena tunggu 50 sen. Dia baki RM1, dia lari. Ayah dia tanya balik rumah, mana ayah bagi RM5? Habis. Bagi beli apa? Beli satu je. Apa dia? Air. Takkan air RM5? Tanya, air berapa dik? Tak tahu. Maka tak boleh berjual beli situ. Tak boleh jual beli. Kena ajar, kena latih, kena tahu ini tinggal RM5 dik, ini RM1 dik. Kalau air RM1, adik bagi RM5, baki berapa dik? 4. Itu bagus. Itu syarat pertama, kena tahu nilai. Syarat kedua tuan-tuan, barang itu barang murah, tak boleh barang mahal. InsyaAllah itu secara ringkas tuan-tuan. Kesimpulan, boleh anak-anak belum balik jual beli, cuma qaul dhaif dan juga mesti menepati sekurang-kurang dua syarat. Baik, itulah saja. Saya rasa soalan lain kalau saya pastikan saya ada yang tak jawab, saya cuba pastikan saya akan respon tuan-puan dalam secara bertulis. Terima kasih banyak kepada tuan-puan dan juga terima kasih banyak kepada pihak penganjur. Malam ini Sarah dengan kerjasama beberapa surau, surah An-Nur, surau Presiden 11, surah An-Nur, surah Fathul Azib dan juga surah Fathul Rahman dan juga surah Al-Azib Presiden sebelah yang disediakan oleh pengerusi Presiden sebelah kita Al-Fadhil Ustaz Aman. Mudah-mudahan kita diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga mudah-mudahan kita, yang paling penting, kita direkodkan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pahala kebaikan, dan kita diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seluruh kehidupan kita, umur kita, kehidupan kita, harta benda kita, anak-anak kita dan juga dan juga keluarga kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita berjumpa lagi tuan-tuan hari Selasa ini dalam tajuk baru iaitu jual beli muamalah
a'ta. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna minal ulama'ul 'amilin wa ja'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya cuba tengok sekejap lagi kok ada soalan. Kalau ada soalan lagi, saya cuba respon secara betul dia. Baik, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Roy teringatkan, kita ada satu slot baru, tuan-puan. Kita ada satu slot baru wawarkan kepada kawan-kawan kita, iaitu bacaan kitab baru. Kita akan mula hari Khamis, setiap minggu, sebulan 4 kali, iaitu kitab Penawar Bagi Hati. Kita lengkapkan struktur agama kita, iaitu asas agama kita terbina dengan 3 jenis ilmu asas, ilmu fardu ain, iaitu akidah, fiqh dan juga tasawuf. Jadi kita lengkapkan ketiga-tiga ilmu ini untuk bantu kawan-kawan kita, masyarakat kita, khususnya di sekitar Perchin sebelah, dan juga amnya untuk kawan-kawan yang boleh diikuti daripada seluruh tempat dan kawasan secara online. Jadi kita akan mula buat baca hari Khamis ni, tuan-puan, kitab baru, iaitu kitab Penawar Bagi Hati yang di handle oleh Presiden sebelah juga, itu surah Al-Aziz. Kita dah ada kitab Tauhid, surah An-Nur, Misbahul Munir, kita ada kitab fiqh, dan fiqh ibadat pun kita ada, dan juga kita ada lengkapkan fiqh muamalat. Bermakna insya-Allah tu pun hampir lengkap fardu ain kita. Mudah-mudahan kita nak cuba untuk lengkapkan tanggungjawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, insya-Allah tuan-tuan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.